Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam subjek project management. Untuk hari ini kita akan belajar cara-cara untuk kita buat schedule menggunakan satu software yang dipanggil sebagai Microsoft Project. So, diharapkan semua pelajar dah bersedia dengan software ini. Jom kita start. Jadi ini adalah interface yang pertama sekali lah. Kalau awak semua tengok, inilah dia Microsoft Project. Yang saya pakai ini adalah version 2010. So untuk pertama sekali kita perlu settingkan Microsoft Project. Yang pertama sekali setting dia yang kita perlu buat hanyalah sekali sahaja. Maksud kata lepas kita dah setting ni, untuk next tu kita dah tak perlu dah setting tu. Okay, pertama sekali kita pergi ke file, and then kita pergi kepada option. So dia akan keluar benda ni, pergi pada schedule. Okay, lepas dari schedule tu apa yang kita perlu ubah ialah ada dua benda ini sahaja. So dia tanya scheduling option for this project, kita ubahkan kepada all new project. Maksudnya kita nak ubah setting kita nak buat ialah untuk setiap projek baru dia akan follow setting yang saya akan buat sebentar lagi lah. So new task created kita akan ubahkan kepada auto schedule. Kita tak pakai manual kita pakai auto disebabkan apa yang kita buat nanti dia akan auto calculate. Kalau manual ni kita kena buat satu-satu. Nanti apa beza auto nanti saya akan terangkan lah. So untuk yang lain tu kita boleh, yang lain tak ada apalah, kita boleh klik OK. Tu kita akan buat lah. Okey, selepas kita buat setting tadi, kita akan tengoklah kat sini Nampak kat sini dia beritahu adalah menggunakan manual schedule. So untuk kita buat auto, kita dah setting tadi. Kalau untuk new project dia akan buat auto. So kita tekan file, kita tekan new, kita tekan blank project. So kita akan dapat lihatlah kat sini. Dia mengatakan sini ialah new task are created in auto schedule mode. So kalau tengok kat bawah ni pun simbol dia pun macam ni lah simbol dia. Macam tu lah. Jadi kita dah boleh tengok dah untuk schedule kat sini. So first kali yang kita akan buat ialah kita akan settingkan dahulu. Sebelum kita nak masukkan apa task-task yang nak dibuat, kita akan masukkan hari apa pasal project information. So kita pergi kat sini, dekat ribbon ni ada task, resource, project. Klik kat project dan ada project information. So, kita klik project information. Kita akan bolehlah pilih start date bila sampai bila. Okey, untuk projek ni kita akan buat start date dia pada bulan 1 2021. Maksudnya kita nak buat planning. Kita akan start 1 bulan 1 2021. Current date bila yang kita akan buat. So ini kita biarkan dahulu. Kita ubah tarikh start date sahaja. So kita klik OK. So kita akan nampak kat sini lah, dia tulis timeline 1 bulan 1 2021. Finish 1 bulan 1 2021. Sebab kita tak ada buat lagi task, kita tak buat lagi duration dia bila. Seterusnya kita akan ubah dia punya kita akan masukkan cuti-cuti dia. So pergi kat sini change working time, kita klik. Okay, kat sini kita akan nampak lihat adalah kalender yang telah dibuat oleh komputer ni. Cumanya komputer ni kalender dia ialah pada hari Sabtu dan Ahad ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Kalau kita tengok kat sini, dekat sini warna ni maksudnya non-working. Maksud kita dah komputer dah settingkan untuk hari Sabtu dan hari Ahad tidak bekerja. Hanya bekerja pada hari Isnin hingga hari Jumaat sahaja. Jadi di sini kita akan tambahkan lagi, seperti kita tahu pada setiap tahun pun kita akan ada cuti umum. Di mana kalau ada cuti umum ni memang tak boleh kerja pun pada hari berkenaan. Contoh hari raya, Christmas dan sebagainya. Jadi cara-cara nak masuknya kita akan masukkan di sini. Kita akan masukkan nama cuti apa, hari apa, sampai bila cuti tu. Okey. Contohnya saya akan masukkan, macam mana saya nak buat, saya buka dekat internet, awak boleh tengok kat sini. Ini contoh-contoh dia. Kat sini 28 Januari ialah hari Taipusam. So ni saya pilih lah website ni kat Johor. 28 Januari ialah hari Taipusam. So saya masukkan balik kat sini, contoh saya tarik, saya tulis
try pusam contoh pada 28 Januari. So saya klik pada 28 Januari sehingga 28 Januari. So awak akan nampak lihat lah 28 Januari tu dia jadi warna nampak exception day. So dia tak bekerja pada hari berkenaan. So kita akan isilah yang lain-lain ni. Jadi selepas kita dah masukkan tarikh ni, inilah tarikh-tarikh yang kita masuk. Kita boleh semak balik lah dekat sini. Awak akan nampak lihat lah. Contohnya pada bulan Februari akan ada 2 hari kat sini. Tengok kat sini Februari 12 hingga 23. Kat sini lah 12, 9, 23. Bulan Februari 12 hingga 23 iaitu Chinese New Year. Dan lain-lain lah kat sini. So bila kita dah masukkan dekat kalender ni, kita dah setting dulu untuk hari cuti. So kita hanya klik OK sahaja. Sudah siap lah kat sini. Kita dah settingkan dia dah. Okay, seterusnya kita dah boleh buat scheduling lah. So kita nyatakan lah task kita. Contohlah saya buat A dulu. Bila saya buat A, dia akan tanya lah berapa hari task A. Dan kita akan tengok lah dekat sini. Dia akan keluar 1/1/2021. Contohlah saya buat dekat sini, duration dia adalah 5 hari. So awak tengok lah, dia akan buat 1/1 sampai 7/1. Kenapa 7? Kenapa bukan 6? Kan 1 tambah 5 kan 6. Tapi kena ingat, 1 hari pertama, 1 hari bulan tu dia dah kira 1. Kat sini dah 1 hari. Sabtu Ahad cuti. So ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini yang dimasukkan dia auto tu. Dia dah tolong kira. Tapi ada soalan, kenapa tarikh saya macam ni Kat sini 1/1. Ni 17 kan. Kita baca 7/1. Benda ni kita boleh ubah setting dia. Setting dia kita boleh ubah dekat ni, dia bergantung pada setting komputer. First, kalau kita tengok dekat option, file dengan option, awak boleh tengok kategori kat sini, general, dan awak nampak date format. So bila awak tengok kat sini, semuanya bulan tu ada kat depan. Januari. Macam ni pun Januari 1 kat depan. So kalau kita nak ubah bulan ni di tengah-tengah, kita perlu ubah setting komputer. Di mana awak pergi kat komputer awak, pergi kepada control panel. Ni control panel. Make sure dekat sini ada kategori Kalau awak tengok last icon nanti awak icon peninggal, awak pilih kategori. Dan awak pergi kepada ni, clock, language and region. Dan awak klik region and language. So dia sebenarnya dia baca kita punya laptop setengah laptop dia okey, setengah laptop macam saya ni, saya punya setting format adalah US, English US. So kita boleh ubah dekat ni, under kategori short date ni. Kita ubahkan kepada, kita ambil DD. D ni day, M ni month, Y ni year. So kita akan ambil ni lah, DD, MMY. So klik ni, dia akan bagi example macam ni. Baru kita klik OK. Lepas kita klik OK, terpangkah. Tengok balik kita punya tadi, pergi kat option. Dan kita akan tengok lah, dia akan ubah, nampak? Ni format dia. Kalau pasang dekat sini pun dia dah berubah. Okay, dia jadi format ni, kita abaikan. Nampak kat sini 1/1 hingga 7/1/2021. Ni tips and trick lah kalau bagi sesiapa yang mengalami masalah macam komputer saya ni lah, berkenaan dari segi format tarikh. Okay, untuk task ni apa yang perlu buat? Okay, awak semua boleh tengok balik dekat buku project management. So dekat buku tu akan ada satu page yang dekat sini, iaitu step 3 ni. Kita akan buat task mengikut task yang diberi. Ada 23 task dekat sini. So awak buat ikut task yang ni lah task yang diberi kat ini. Ikutlah kita type. So saya akan buat type secara laju lah Okay, manakan saya dah buat kat Excel, saya boleh copy lah kot. Okay, so dia dah ada lah. Secara automatik dia akan naik lah semua benda ni. Letter of award, betul ke? Letter of award, prelim. Saya double check dulu. Saya double check. Letter okay, nombor 1 dia ada something. Project membina. Tak apa. Saya boleh insert task dekat atas ni nanti. Okay. So
Sudah adalah letter of award, bla 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 bla. Macam ni, semua dia tanda soal. Tanda soal ni maksudnya kita yang kena isi sendiri. Terusnya, selepas kita dah isi task name, kita boleh tengok sini dia ada banyak dia punya kata apa, kolom. So kalau predecessor ni macam ni ada pembelajaran yang lepas. Kalau dah lupa boleh apa itu predecessor, successor, boleh tengok balik video yang sebelum-sebelum ni. Dia ada add new column. So macam ni kita nak tambah satu lagi kolom dekat sini, iaitu dipanggil sebagai WBS. So cara dia macam mana? Kita right click kat sini, right click, pergi kepada insert column dan type dekat sini WBS. Dia ada banyak WBS predecessor, WBS successor, kita ambil WBS je. So bila kita type WBS dia akan keluar lah 1 sampai 23. So ini kita boleh kecilkan, tak ada masalah. Okay, so dia dah ada lah. So dia ada 23 task name yang perlu dibuat. So untuk task yang pertama ialah apa tadi? Projek membina 2 blok asrama KKTM Seganing. So kita coba ya. Dan kita boleh ubah agak saiz ni. Ubah saiz dia, bagi dia slide lah sama kan. So font pun sama, biarkan sama. Saya ubahkan je calibri kat sini. Okey, seterusnya kalau kita tengok dekat task ni, ada banyak task. Dia ada, ini adalah kepala task lah, apa projek untuk projek membina 2 blok asrama. Dia ada letter of award, letter of award ni dapat surat, lepas tu kerja-kerja prelim, dia ada pre-construction, dia ada site clearing, site office, dan ada recurring. Recurring ni maksudnya berulang. Apa yang maksudnya berulang ialah contohlah projek yang kita akan buat ni, kita akan buat dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun. Dalam tempoh setahun tu ada apa yang berlaku, task apa yang berlaku berulang kali. Sebagai contoh, setiap bulan selama 12 bulan tu, selama setahun tu perlu ada site meeting bersama dengan klien, arkitek, dengan konsultan complete. So macam mana kita nak masukkan juga di dalam Microsoft Project ni? Kita pergi dekat task ni, pergi mula klik dekat recurring, pergi kat task, dan kita boleh pergi kat sini, ada button task di sini, task, dan kita tengok recurring task. Recurring task maksud kalau kita tengok ayat sini, insert a task that occur regularly through the course of the project. For example, you might define a weekly status meeting as a recurring task. So kita assume dekat sini dalam projek ni kita akan buat meeting sebulan sekali. So task name saya buat dia nama dulu, recurring juga, recurring gantungan meeting lah, kita buat sini meeting. Dan seterusnya, berapa lama recurring tu? So mesyuarat kita letakkan 1 hari saja. Pattern, kita akan buat mesyuarat setiap hari ke, setiap minggu ke, setiap bulan ke, atau setahun sekali. So kita akan buat sini setiap bulan. Dan pada berapa hari bulan kita nak buat? Kita akan buat, contoh saya buat pada 25 hari bulan, pada of every 1 month. Dia akan start pada 1 hari bulan 1, betul, dan tamat pada, ini kita boleh buat tamat pada bila. Macam ni dia detect 7 hari bulan 1 ni sebab apa? Sebab tadi awal-awal tadi saya dapat 5 hari ni. So dia detect projek kita baru total sampai 7 hari bulan 1 je. So kita tak nak tu. Kita assume projek ni berjalan selama 12 setahun. So kita boleh setting kemudian kita buat dulu, and after kita buat selama 12 dahulu. So kalau kat sini sampai 25 bulan 12 lah. Kita assume lah dulu kita boleh setting kemudian. So kita klik OK. So dia akan beritahu kat sini ada 4 daripada 12 tu yang berlaku pada hari cuti. So kalau nak reschedule, tekan yes. Kalau tak nak reschedule, klik no. So kita akan reschedule lah, biar dia automatic. Maksudnya kemungkinan 25 hari bulan tu jatuh pada hari Sabtu dan Ahad, ataupun berlaku pada cuti umum yang tadi awal-awal kita letak. So dia akan postpone kan benda tu. So kita tekan yes. Bila kita tekan yes, nampak dia dah jadi simbol ni, masuk recurring. Dan kita boleh klik tambah. Kita klik tambah, kita boleh scroll, nampak ini dia buat pada 26 hari bulan. Sebab 25 tu ialah hari Isnin, 26 hari bulan 4. Kat sini dia buat daripada 27. Sebab apa 27? 26 tu hari Ahad, 25 tu hari Sabtu, cuti. Kita setting cuti. Okay.
Itulah dimasukkan untuk recurring. Alright. So kalau kita tengok kat sini, bila kita dah buat recurring ni, dia dah beritahu lah timeline projek kita bermula 1/1 dan tamat pada 27/12/2021. Kenapa 27? Sebab sekarang ni kita tak setting apa-apa lagi. Kita hanya setting letter of what 5 hari. Saya letak je tadi. Dan kita dah buat recurring. Recurring ni kita letak pada bulan 12 pada 27/12. So maksudnya projek ni siap pada 27/12. Yang lain kita tak letak lagi. So jangan bimbang, benda ni kita boleh ubah dia nanti. Alright. Okay, seterusnya kita akan buat organize WBS ni. WBS yang kita dah buat, kita akan organizekan menggunakan komen dekat sini ada indent dan outdent. Contohnya macam ni untuk projek membina 2 blok asrama ini ialah dia punya kata tajuk yang besar. So yang kita akan masukkan di bawah dia dah berak. So ini 1.1. Okay, so untuk prelim ni sama 1.2. Untuk initial dia di bawah prelim, so jadi 1.2.1. Untuk pre-construction sama kategori prelim, so site clearing pun sama bawah kategori prelim. Okay, untuk recurring dia di bawah prelim juga. Okay, yang ini adalah final untuk WBS yang saya telah murnikan. So boleh tengok sini dah. Di mana satu di bawah task nombor 1 ni, iaitu projek membina 2 blok ni, dia ada inilah semua ni. Bawah 1 dia ada letter sekali dapat letter award, lepas tu dia prelim, dia ada initial. So sebenarnya di bawah initial ni dia ada 2 benda lah. Initial ni apa benda yang berlaku, kita boleh tambahkan, right click, set task, iaitu make sure dia 1.2. tak apa, saya tulis dulu, iaitu performance bond yang ni adalah insurance lah. Performance bond ni adalah insurance dan juga insurance. So initial ni, kedua-dua ni di bawah initial, so kita gerakkan ke sana. Sudah ada pre-construction, site clearing, site office. Ini sudah prelim, ada 3 benda lah di bawah prelim, iaitu dia ada initial, dia ada pre-construction dan dia ada recurring. So di bawah initial ni ada 2 lah, performance bond iaitu bond, dan juga insurance. Pre-construction dia ada 2, iaitu sebelum pembinaan dia ada site clearing dan site pembinaan temporary site office. Semasa recurring dia ada bawah dia ada banyak lah ni recurring dia. So kita kecilkan. So kalau kita tengok tadi, jom saya tengok balik. Recurring ni make sure recurring ni yang ada tulis meeting ni je. Betul ada satu ni yang tak ada meeting ni kita boleh delete, sebab ni yang awal-awal tadi kita buat. So yang ni kita dah boleh delete. Macam mana nak delete? Right click, kita delete task. Saya kecilkan balik. Kita tengok balik ni. So di bawah prelim ada 3, initial, pre-construction dan recurring. So saya boleh kecilkan dia macam ni bagi nampak mudahkan. Dan selepas tu dia ada post construction. Bawah post construction ni dia ada lagi 4 So saya tambahkan 4. Saya buat 4 macam ni. Right click, insert. So new task. So yang first kali saya tekan DLP. Saya tulis tu DLP, defect liability period. Yang kedua ialah CCC. Yang ketiga adalah TNC. Saya tulis shortcut je lah, TNC. Dan yang keempat dia ada adalah SP drawing. Okay, SP drawing TWG. Okay, so keempat-empat ni ada di bawah kategori post construction. So kita buat macam ni dan kecilkan lah. So dia ada prelim dengan post construction ni satu level yang sama. So dia ada construction iaitu blok A. Di bawah blok A ni ada kerja tanah, struktur, arkitek, M&E dan sebagainya. Saya kecilkan dulu. Blok B dia ada kerja-kerja ni lah, external. Dia mesti ada kerja tanah, struktur, arkitek, M&E dengan external work. Dan last sekali testing. So testing ni dia kena sama level dengan construction ni. Okay, so total sekali yang kita perlu ada ialah 41
task lah. Okay. So kalau kita dah buat kat sini, yang paling penting sekali yang nombor 1 ni, dia mesti 1. Dia tak boleh ada 2. Semua mesti 1. Sebab semua benda ni di bawah nombor 1 ni. So dia akan dapat detect lah. Sekarang ni dia dah detect 247 hari bermula 1 Januari sehingga 27 Disember 2021. Kenapa dah sampai tiba-tiba dia automatic 27? Sebabnya kita dah buat recurring ni tadi setiap bulan sampai bulan 12. So dah detect lah. Maksudnya dia cakap, kalau kita tengok dekat sini, tengok gambar rajah ni, so kecilkan, kita dapat tengok lah dekat sini dia dah buat timeline. Nampak dia sikit sampai lah bulan 12 tu. Tapi kita tak buat lagi hari. Kita tak buat lagi. Untuk hari ni kita tak buat lagi. So setakat ini saja video untuk part 1. Kita akan kita dah belajar macam mana kita nak insert task, kita dah belajar macam mana kita nak WBS, kita dah belajar macam mana kita nak setting untuk untuk masukkan cuti, project information, kita nak buat auto schedule. So ini sahaja kita belajar dalam part 1. So diharapkan semua para pelajar dapat buat video ni ikut satu persatu. Dan untuk part 2 kita akan belajar cara-cara untuk kita masukkan duration dan kita akan buat sedikit per day session. Sebelum kita nak masuk part 2, minta semua para pelajar tengok balik video yang sebelum ni dan boleh semak balik buku yang telah diberikan, buku yang para pelajar tu tengok apa masuk predecessor, apa masuk successor. Kita revise balik ya. Alright, sampai di sini saja untuk video part 1. Assalamualaikum. Bye bye.